Hi, Assalamualaikum. Okay, live again. Hopefully, someone going to join me here. Just now, I've been talking about our new chapter, right? The government topic. Okay, so you can refer to that one as introduction to what we need to know about our government, kerajaan. Okay, as Malaysian, sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu bagaimana Malaysia ini takbir oleh pemimpin kita. Okay, dan macam mana sepatutnya pemimpin itu takbir kerajaan kita telah dimaktubkan di dalam kita panggil perlembagaan. Okay, alright, someone here, please say something. Okay. After we discuss about the separation of power in this morning, the one involved, the higher would be Council of Rulers. Okay, if you have download or viewing the PDF from our portal, you're going to look at I think the fourth page. Council of Rulers, Majlis Raja kita. Okay, ini adalah kepimpinan tertinggi di Malaysia. Okay, and then continue from that, the point, Majlis Raja ni yang tertinggi tadi adalah merangkumi kesemua raja kita. Okay, pada yang ada macam Suhaida, Jiha, kalau ingat masa kita belajar, berapa orang raja kita ada? How many actually king that we have in Malaysia? Cuba jawab tu. And siapa-siapa yang view after this kan, sama juga kan, berapa sebenarnya? Okay, ni rakyat Malaysia ke bukan? So kalau rakyat Malaysia mesti tahulah berapa ramai sebenarnya raja kita ada. Baru-baru ni persidangan raja kerana isu Perdana Menteri ke-7 kita, Tun Mahathir letak jawatan kan? Walaupun kat situ ada beberapa yang boleh kita bincangkan, seolah-olah macam sedikit berlawanan dengan apa yang pernah dikatakan dulu, kerana niat dia pada peringkat awal untuk mengambil alih tampuk kepimpinan kali kedua selepas pernah mentadbir negara kita selama 22 tahun, antara yang paling lama lah. Okay. Tetapi dek kerana merasakan apa yang dilakukan oleh warisnya selepas itu, iaitu Najib Razak, ada sedikit kepincangan dalam dunia politik juga pentadbiran negara, dia mahu menerajui semula dengan memberi satu janji kepada pihak kerajaan yang baru, iaitu Pakatan Harapan, dengan 2 tahun. Yang pertama kemudian diserahkan kepada Perdana Menteri yang seterusnya. Tapi kita dapati perkara tersebut telah dilanggar dan berganti dengan Perdana Menteri yang baru. Ketika itulah, ketika PM yang ke-8 dilantik, Majlis Raja ini berfungsi. Okay, itu antaralah fungsi Majlis Raja yang merangkumi berapa tadi? Siapa boleh jawab? Kita ada Hijazi, kita ada Wisha, siapa-siapa yang boleh jawab? Berapa raja kita ada? Come on. Okay, sementara menunggu jawapan, saya teruskan. Okay, di antara raja yang ada, kita melantik peneraju kepada semua raja ini, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Kita panggil Agong lah kan. Agong sekarang siapa nama? Ni kalau dalam kelas ni semua saya tanya ni kan. Kita dapat tengoklah jawapan on the spot, ataupun sebenarnya ramai yang blur kan. Okay. Selepas pelantikan Yang di-Pertuan Agong yang pertama, sehinggalah hari ini kita mempunyai berapa banyak saya ingat belasan Perdana Agong Agong. Kita ada dalam buku, boleh check buku. Sekejap saya ambil buku. Okey.
17 kalau kan ikut apa yang ada dalam buku ni 17 agung dah ada kan. Okay. So saya dah jawab 7 raja. Salah. Cuba lagi. Okey, dan agung kita yang paling baru ni datang daripada negeri Pahang. Pahang yang telah menggantikan ayahnya, walaupun sebenarnya ayahandanya masih bernafas. Okay. Andai kata ayahnya nak meneruskan legasi yang kali kedua, sebab sebelum ni Sultan Ahmad pernah menjadi agung. Jadi bagi Chan pada anaknya Sultan Abdullah. Okey. Itu adalah kita punya head of state. Maknanya negara kita diterajui yang paling atas ialah agung yang dipilih 5 tahun sekali. Okey, giliran tersebut bermaksud Maharaja ni akan berbincang selepas 5 tahun untuk lantik siapa. Cuma pun berlaku satu hal yang sedikit kecoh apabila agung yang lepas pula kan pun letak jawatan. So kali ni ada kekecohan kat situ kan. Okay. Dan of course tugas dia adalah untuk melantik Perdana Menteri. Dan setelah dibuat kita panggil apa tu, perbincangan dan perjumpaan dengan semua ahli parlimen, mereka bersetuju melantik Muhyiddin Yassin. Okey, alright. Seterusnya kita ada badan eksekutif. Selepas kita bincangkan pasal pengasingan kuasa, kita nak membezakan di antara kuasa mutlak dan juga kuasa yang telah dipisahkan. Okay. Bila kita pisahkan, kita ada 3 badan pula yang kita pisahkan lagi, iaitu badan eksekutif, kita panggil badan pentadbir, kemudian kita ada badan legislatif dan juga badan judiciary. Kita nak pergi satu persatu. Hopefully apa yang saya terangkan sini boleh jadi panduan untuk you guys. Okey, yang pertama badan eksekutif ni terbahagi pula kepada federal dan state, iaitu persekutuan dan juga negeri. Bermaksud setiap negeri mempunyai badan eksekutif yang dilantik. Dan daripada negeri tersebut ada juga yang masuk ke dalam persekutuan. Persekutuan maksudnya dia masuk dalam negara lah, negara. Okay. So bila masuk dalam negara, pentadbiran negara, ia dipanggil kabinet seperti yang ditulis di situ dan dibantu oleh menteri. Kabinet apa tu? Ramai orang dia buat lawak kabinet dapur. Yang pernah berlaku sewaktu zaman Najib Razak. Apa yang berlaku ialah kabinet dikecilkan. Ramai kata macam mana nak kecilkan kabinet, tapi sebenarnya yang dikecilkan kabinet jemaah menteri daripada 24 kementerian menjadi hanya separuh saja kerana dia telah mencantas timbalan Perdana Menterinya sendiri. Walaupun ini juga pernah berlaku zaman Tun Mahathir yang mencantas Anwar Ibrahim. Dan kita menantikan Anwar Ibrahim untuk mengambil alih Perdana Menteri yang ke-8 selepas Tun Mahathir, kerana dulu dia pernah dicantas, tapi rupanya yang dicantas oleh Najib yang naik menjadi PM ke-8 kan. So ini antara perkara yang telah dibudayakan oleh kerajaan kita. Yang kita kena tahu, bukan kita tanda sokong, tapi kita kena ambil pengajaran supaya ia tidak berulang sebenarnya kan. Tapi itulah dia dunia politik. Okay. Alright, seterusnya kita ada berapa sebenarnya kan, yang saya sebutkan tadi, berapa jumlah kementerian, berapa banyak menteri yang ada. Okay. Dan mungkin kita ingatlah beberapa jenis kementerian yang famous kan. Contoh menteri Belia dan Sukan kan, menteri kewangan yang famous, okey, yang bagi bajet kepada kita kan. Okey, contoh. Dan antara yang pernah pecah rekod ialah timbalan Perdana Menteri yang pertama dari kalangan warga negara Malaysia berjantinakan perempuan, iaitu Dr. Wan Azizah. Alright, seterusnya kita ada ESCO di peringkat negeri, yang mana peringkat negeri biasanya mengawal selia
tanah, air, hutan, dan dibahagikan pula kepada daerah-daerah, kampung-kampung dan bandar-bandar. Okey, ini yang ada kat situ. Boleh baca dan boleh translate. Macam saya ajar, baca, translate dan dapatkan dia punya makna. Daripada makna tadi, cuba fahamkan. Okey. Right, seterusnya kita ada legislatif. Badan yang kedua, badan perundangan. Saya dah sebut awal tadi, so cuba tengok video yang awal. Apa maksud dia. Cuma nak pergi detail, macam biasa, sama juga macam eksekutif, terbagi pada federal dan state, iaitu persekutuan dan negeri, pusat dan negeri. Okay. So di pusat dipanggil parlimen, di negeri dipanggil kita tengok, boleh tengok nanti, terus tengok adun. Dia bagi don dan orang yang berjaya menang don dipanggil adun. Okey, untuk parlimen terbagi pada dua, iaitu senat dan Dewan Rakyat. Senat yang kita tahu atas sikit pada Dewan Rakyat itu Dewan Negara, dan Dewan Rakyat adalah Dewan Perwakilan, yang mana kita panggil YB ni, Wakil Rakyat. Mereka yang menang, so mereka menjadi Wakil Rakyat. Okey, saya nampak live hanya 2 orang saja. Lepas ni mungkin saya kena wajibkan semua tengok live kan, baru namanya study. Okey, kita nak testing lah, nak tengok juga siapa yang sebenarnya boleh ada waktu ni kan. Sebab janji kita nak buat malam, tapi malam kadang-kadang you guys letih dan saya pun dah out juga kadang kan. Tapi kita boleh cuba. Next, tugas mereka adalah set the law, enactment, iaitu menggubal undang-undang, dan prosesnya mestilah bermula dengan draft dan sehinggalah proses kelulusan yang dibuat oleh siapa tadi? Yang pertama, yang paling atas, Agung, yang di-Pertuan Agong. Okey, di peringkat negeri pula ada sultan dan raja masing-masing, yang mana Suhaida teka salah tadi, masih belum diteka oleh yang lain. Okey, Wisha ada tanya macam mana nak buat chapter 4. Okey, chapter 4 sedikit fakta, dan fakta ni kemungkinan besar you guys kena refresh balik, sebab kalau sejarah yang sedikit menarik jalan ceritanya pun kadang-kadang kena diulang semula. So bab ni memang saya sengaja live kan, sebab saya nak tengok dia punya kepentingan isi dia. Isi dia ni level tinggi sikit, sebab dia cerita pasal kenegaraan. Okay, sebab tu saya bagi lecture. Okay. Dan kebetulan kita dah kena mulalah kan, lecture yang face to face ni. Okay. Hari tu kita dah try, hari ni kita try lagi. Okay. Ada tak saya buat YouTube sebenarnya, sebab itu pun antara yang cadangkan, dan ada saya upload dekat dalam portal, so boleh follow kan. Saya nak tengok jugalah siapa yang alert sebenarnya. Bukan apa, sebab bila memandangkan assignment you guys yang task saya bagi tiap-tiap minggu dan tiap-tiap kelas kan, saya tengok ada yang commit kan, bagus, dan itu sepatutnya, sebab you guys banyak masa. You guys hanya ada kelas kita sahaja pada pandangan saya. Mungkin juga you guys sibuk dengan lain, tapi kena catch up. Ada yang betul-betul hantar, saya kata WhatsApp, Telegram, portal, tapi ada yang masih kurang. Jadi kat situ sebenarnya akan efek markah you guys. Mungkin you guys dah lost ke kan fokus tu, sebab saya ingatkan balik kan, step study kita, membaca, memahami, kemudian menghafal dan buat praktis, dan semua tu perlu berlaku dalam kelas kita kan. Dan kalau you ada masalah anything, you just say it kan. Saya nampak mungkin betul apa yang you guys dah buat sekarang, iaitu pada grup WhatsApp hanya perkara penting. Persoalan you guys yang penting perlu boleh dibincangkan dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram ataupun personal. Okey, sebab kehadiran okey, walaupun ada yang masih kurang. So ini macam testing. Ni pun tak lama lah kan. Saya habiskan ni kejap saja kan. Okey, sebenarnya perbincangan tu sangat panjang. Tapi memandangkan waktu siang ada dahaga, dan bila tunggu waktu malam, kepenatan selepas berpuasa dan berterawih dah penat. Tapi saya cubalah, saya akan cuba buat ekstra sebab kita masih ada minggu yang akan datang okay. Dan mungkin dah minggu akhir ni dah mula steady lah badan kan. Okay. Dan baru nampak macam mana nak buat online sebenarnya okay. Dan
dan kita adalah prosedur tambah kan, dan juga bantuan daripada cadangan-cadangan lecturer lain. Okey. Alright, selain pada menggubal undang-undang, ada juga satu lagi tugas legislatif badan perundangan ni adalah untuk meminda perundangan. Itu pun boleh search. Ramai yang tanya pasal buku, boleh juga dapatkan buku kan. Okay. Alright, badan seterusnya ialah Dujeri, ini yang terakhir, badan kehakiman. Badan kehakiman hakim sendiri kan. Okey, apa beza dia? Kalau badan itu badan pentadbir, mereka kena mentadbir negara dengan dasar yang telah dibuat oleh badan perundangan. Okey, badan perundangan dan badan pentadbir adalah golongan yang sama, cuma dibezakan dari sudut tugasan. So kadang-kadang dia ada sedikit keliru sebab sepatutnya datang yang mana dulu kan. Masa tu kita akan sebenarnya dapatkan segala info, kemudian baru kita cuba susun semula kan maklumat tersebut kan. Okey, kalau badan perundangan ini nak bagi tahu sebenarnya datang daripada badan eksekutif juga kan, badan pentadbir yang dilantik oleh rakyat tadi di dalam pilihan raya. Nanti kita akan cerita pula pilihan raya. Selepas dilantik dan mereka ini menang, mereka akan masuk dalam parlimen. Okay. Bila dia masuk dalam parlimen, dia akan gubal undang-undang. Dan undang-undang yang telah digubal pun akan dilaksanakan oleh mereka sendiri. Kemudian dibantu oleh badan kehakiman yang executive law, yang memastikan setiap dasar dan undang-undang hukum yang telah digubal tersebut perlu dilaksanakan. Yang melaksanakan orang lain. Yang memantau pelaksanaan tersebut ialah badan kehakiman. Okey, dan badan kehakiman ni of course untuk menegakkan keadilan, memastikan setiap ahli parlimen yang telah menggubal undang-undang menjalankan dasarnya andai kata berlaku sesuatu di dalam pelaksanaan tersebut seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, maka mereka lah mengambil tindakan dakwaan dan memberi tuduhan, kemudian dibicarakan. Tu ada court kan, ada mahkamah. Dan pada mahkamah pun sama macam tiga badan yang lain tadi, mesti ada pusat dan ada negeri. Contoh seperti syariah, ada mahkamah syariah dan mahkamah adat. Okey, mungkin banyak yang akan dipersoalkan sebab selepas slide ni kita ada contoh-contoh mahkamah. Okey, mahkamah ada mahkamah Supreme, mahkamah agung. Mahkamah agung contoh seperti mahkamah rayuan dan mahkamah tinggi. Okey, ambil tahu dulu nanti mungkin ada masa kita akan bincangkan. Dan boleh carilah search dulu ataupun boleh tengok balik buku SPM sejarah tu ada sebenarnya cerita pasal ni. Dan dalam mahkamah rendah kita ada mahkamah juvenile. Juvenile apa? Mahkamah untuk bawah umur. Mahkamah macam mahkamah remaja remaja yang bermasalah dipanggil juvenile. Kemudian ada mahkamah section, yang ini lebih kepada mahkamah di negeri-negeri, lebih peruntukan tersebut seperti contoh kita accident ada saman kan, mahkamah section. Kemudian kita ada saman daripada parking kan, ataupun langgar abu isyarat, dan juga beberapa jenis saman yang lain. Ada yang mahkamah istimewa seperti mahkamah tentera, khas untuk tentera sahaja, dan juga royal, khas untuk kerabat. Kemudian tambahan kita ada juga mahkamah perindustrian, mahkamah perkilangan kan. Mungkin bila kita ada wujudkan perniagaan dekat situ, ada salah laku ataupun ada tuntutan, maka masuklah mahkamah perindustrian. Mahkamah labor pun ada, mahkamah pekerja kan, ataupun nama lain mahkamah buruh kan, mahkamah yang membela nasib pekerja yang mana mungkin majikan ada buat hal macam tu. Okey. Dan style, iaitu kaedah yang sebenarnya perlu ada dalam mahkamah, mestilah freedom, bebas daripada mana-mana pengaruh politik. Dia mesti badan yang adil tanpa mana-mana gangguan.
Dan inilah dia peranan-peranan, banyak sebenarnya. Setiap mahkamah tadi ada level-level peranannya tertentu. Okey, penat dah. And, hope you get something, dan later on kita akan cuba buat live yang lebih clear supaya ramai yang join. And, thank you. See you. Bye. Assalamualaikum.